What's up bro? Sis dan mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ini kita nak kupas perlawanan Chelsea dengan Aston Villa semalam. Dan kalau korang datang kat channel Hazwan Shah Bebe ni tak tekan lagi butang subscribe, tunggu apa lagi? Pergilah tekan butang subscribe tu, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Macam biasa kita cerita dulu pasal tim lawan lah. Kita cerita pasal Aston Villa. To be honest, aku rasa Aston Villa, kalau kita tengok lah Aston Villa main semalam compare dengan tim yang macam Crystal Palace hari tu, Arsenal, Aston Villa main dengan baik lah. Kalau kita tengok stats pun, dia punya shot on target dan juga corner lagi banyak daripada Chelsea. Tak tengok stats pun kita tahulah yang Aston Villa lagi banyak attack nak compare dengan Chelsea. Goalkeeper Aston Villa kali ni tak ada Martinez. Martinez dia macam tak fit untuk nak main game kali ni. Tapi kata kalau ada Martinez pun aku rasa mungkin dari segi scoreline tu tak berubah atau tak berubah banyak lah. Aku yakin Chelsea akan menang juga perlawanan ni. Dalam game kali ni kita nampak Aston Villa main agak agresif style of play. Tapi aku tak tahulah memang game sebelum-sebelum ni Aston Villa main macam tu ke tak. Tapi memang nampak dengan jelas yang diorang kuat main tackle, dan kebanyakan tackle yang diorang buat, which aku suka, diorang banyak win ball tau. Macam tackle dapat rampas bola daripada Kovacic, tackle dapat rampas bola daripada Saul. Saul tu kita cerita sekejap lagi lah. Tapi ada juga kebanyakan tackle yang aku menyampah tengok lah, sebab tackle tu agak berbahaya, dan pasal tu lah Aston Villa boleh kumpul sampai 4 kad kuning semalam. Banyak lah tackle ataupun challenge yang Aston Villa ni buat, bagi aku reckless lah. Untuk tim Chelsea pula, kita pause sebab apa? Aku nak share dengan korang satu produk ni. Kalau korang tak tahu, aku ada channel satu lagi, channel Hazwan Shah Wrestling. Aku sembang wrestling, dan aku last week, yelah minggu ni aku baru start aku punya business baru aku, iaitu Bebe Exclusive. Aku akan fokus more on apparel ataupun clothing, dan apa niche aku cover mungkin aku akan convertkan jadi apparel ataupun clothing itulah dekat Bebe Exclusive. Dan Bebe Exclusive sekarang ni dah ada produk yang pertama, produk yang diberi nama The Fiend Fan Edition. Face mask yang diadaptasikan daripada topeng muka The Fiend. The Fiend ni salah satu karakter dalam WWE, tapi sayang sekali dia dah pun dilepaskan lah. Belah belakang ada ruang untuk masuk filter printing ni, sublimation punya style, dan ada tali lah yang dah dijahit terus dengan mask. Boleh adjust sekali dekat belah sini kalau nak adjust ketat ke longgar ke. Tada! Kata kalau korang nak support aku punya business ni, nak beli The Fiend Fan Edition punya face mask, link aku letak dekat ruangan description kat bawah, sekali dengan Instagram Bebe Exclusive punya link. Okey, kita cerita pasal tim Chelsea. Secara overall, tim Chelsea ni tak banyaklah benda nak cakap. Macam lawan Liverpool, dia kali ni bagi Aston Villa main juga. Memang dia bagi Aston Villa attack. Tapi itulah, aku rasa Chelsea buat macam ni sebab nak show off kot yang defensif dia, goalkeeper dia power. So, dia tak adalah buat macam tu kan. Tapi itulah yang aku dapat tangkap. Memang Chelsea bagi Aston Villa main. Pasal tu tengok Aston Villa banyak attack. Dan bila Aston Villa attack pun tak ada rasa seram sangat. Sebab kalau Liverpool hari tu seram lah sikit, Liverpool kot. Tapi kali ni Aston Villa, aku just rasa macam aku nak tengok Chelsea attack lebih. Kali ni main kat tempat Chelsea kot. Hari tu lawan dengan Liverpool, tak apalah main tempat Liverpool. Chelsea prove kat kita yang defensif dengan goalkeeper dia power, dan bila dia orang counter attack, mampuilah tim lawan. Untuk player-player Chelsea, kita mula dengan goalkeeper Mendy. Mendy function by cekap gila, banyak gila dia save. Dan bila tengok Aston Villa attack, aku dah tak rasa seram sebab somehow aku ada confident dekat Mendy. Just that aku sekarang ni tertanya satu benda lah. Kalau Mendy boleh perform macam ni, agak-agak lah bawah Thomas Tuchel ni, Kepa Arrizabalaga boleh ke tak perform macam ni? Dan aku sebenarnya, aku tahu mungkin tak ramai akan setuju dengan aku, tapi bila lawan dengan Zenit St. Petersburg dekat Champions League hari Rabu pagi nanti, aku nak tengok Kepa yang start pula kali ni. Yelah, bayar mahal, tapi takkan letak dia kat bench. Dah macam Ozil dah. Untuk defend pula, Thiago Silva, mantap babe. Aku rasa dia punya presence dekat defensive line tu memang mainkan satu peranan yang besar lah. Dia buat banyak gila block yang bagi aku agak crucial. So, satu lagi player yang aku macam tabik gila lah lepas tengok dia main semalam. Dan Rudiger pun steady juga dalam game ni. Cumanya Chalobah kita nampak dia macam shaky sikit lah. Yelah, dah berapa game dia tak main. Hari tu lawan dengan Crystal Palace, lepas tu macam rehat 2 game. Lawan Crystal Palace dia nampak okey, tapi Aston Villa kali ni kan bagi Chelsea kau-kau kan. So ada nampak dia shaky sikit, tapi bukan satu performance yang sangat teruk pun daripada Chalobah. Kira
okay lah, average, boleh lah. Compare dengan game-game yang sebelum ni, Alonso kali ni nampak macam relax sikit, macam tak banyak sangat buat apa-apa benda yang boleh kita ingat lepas game dah habis. Hudson-Odoi, satu lagi player yang bagi aku agak impresif. Tak adalah macam impresif macam keeper dengan orang yang score kan, tapi aku suka Hudson-Odoi main semalam. Daripada awal game sampai habis game, bukan habis game, dia keluar agak lepas tu, tapi daripada awal sampai dah nak habis, sebelum dia keluar tu banyak je benda impresif yang dia buat. Tapi aku rasa dia diletakkan di tempat yang salah lah. Dekat situ aku rasa patutnya letak Aspi semalam, dan dia mungkin ganti tempat Havertz ataupun ganti tempat Ziyech. Sebab aku rasa Hudson-Odoi ni, dia boleh pegang bola, dia boleh bawa bola, boleh change side, dia tak perlu cross daripada kanan ke kiri, tapi dia daripada kanan lari ke kiri pun boleh kan. Dia nampak macam mini version of Hazard kot. Tak adalah nak kata power macam Hazard, tapi kena train lah. Seriously, kena train Hudson-Odoi ni, jangan lepaskan dia. Dulu ada cerita Bayern Munich nak beli dia. Bayern Munich nak beli dia. So maksudnya Hudson-Odoi ni bukan player biasa-biasa. Aku harap dia diberi ruang untuk main dekat depan pada game-game yang akan datang, sebab bagi aku dia sangat berpotensial lah. Aku just macam pelik kenapa macam tak utamakan dia sebelum ni. Semalam dia banyak bantu tim Chelsea untuk push ke depan. Untuk midfield, Saul, aku nak condemn pun tak boleh sebab baru first game dia. Kita memang kena bagi dia chance, tapi kalau dia teruskan main cara yang macam tu, aku rasa kena ubah sikit kot. Sebab mungkin semalam kita boleh kata dia macam tu sebab dia tak biasa. Mungkin juga sebab style gameplay Aston Villa yang aku kata agak agresif. Asyik nak tackle je, asyik nak tackle. Kalau tackle win ball ataupun tackle reckless. So antara dua benda tu. Dan dengan Saul yang baru nak start ni, senang lah diorang nak win ball kan. Tapi kalau tim lain tak main agresif macam mana Aston Villa main, mungkin Saul okey-okey lagi lah. Aku rasa Saul semalam tak bernasib baik sebab gameplay Aston Villa macam tu, dan dia pun baru first game dia. Dan bagi aku smart decision lah by Tuchel untuk replace dia dengan Jorginho bila nak masuk ke second half, sebab dia boleh jadi lubuk lah semalam. Hopefully lepas ni Saul boleh dapat rentak main dengan Chelsea, dan Tuchel tahulah nak bagi dia ni role apa sebenarnya bila letakkan dia dekat bahagian midfielder ni. Kovacic, salah seorang aku punya calon man of the match, tapi man of the match kita cerita kejap lagi. Kovacic, kau tengok dia assist Lukaku macam mana. Seriously, aku rasa impresif. Kalau tengok Luke Shaw bagi kat Ronaldo tu kan, aku rasa macam lebih kurang. Cumanya Luke Shaw dia lari lebih sikit sampai line tengah tu. Kovacic belum sampai line tengah, dia dah cross jauh gila dekat Lukaku. Memang aku rasa nice lah dia punya cross tu. Effort dia tu bagi aku world class punya effort. Dan dia punya second goal tu, bila Mings dah passing kat keeper tu, dia teruskan lagi tau berlari untuk kejar. Macam dia tahu dia boleh dapat bola tu. Dan bila dah nak dapat bola tu, dah nak pergi kat bola tu, angle tu kalau dia tak score pun aku tak terkejut dan aku tak marah dia. Sebab effort dia nak kejar bola tu dah baik dah. Tapi bila dia score, lagi sekali world class attempt by Kovacic. Kau tengok sekarang ni midfielder Chelsea, Saul kita hold dulu judgement untuk dia, tapi Kovacic, Jorginho dan juga Kante, betul lah squad depth Chelsea ni gila babeng. Dan cerita pasal squad depth Chelsea ni, Mason Mount pun tak main tau semalam. Tapi ada banner besar-besar penonton angkat kan. Sub pun dia tak masuk. So yang main semalam Havertz dengan Ziyech. Aku rasa Havertz dengan Ziyech tak buat benda yang macam memorable pun semalam. Tak ada benda pun yang aku macam boleh ingat balik. So tak banyak benda pun nak cakap pasal Ziyech dengan Havertz ni, tapi banyak benda nak cakap pasal Lukaku. Dia punya first goal yang Kovacic bagi, first kali aku dah cakap tadi, Kovacic passing ataupun through pass tu memang terbaik. Dan untuk Lukaku nak score benda tu, effort Lukaku pun terbaik jugalah. Sebab dia boleh balun dengan kaki kiri, belum tentu masuk. Tapi tak, dia trick defend Villa, dia tarik bola tu ke kanan dan dia balun guna kaki kanan. And then Kovacic punya gol tu, Lukaku yang press Villa punya defender dekat belah kanan. Dan cerita pasal gol lagi, gol ketiga Lukaku score. Buat hal lagi Mamat ni kan. Azpilicueta bagi bola yang bagi aku, dia cut in memang cantik lah kat dalam kan. Dia cut in cantik, dapat kat Lukaku, dia finish guna kaki kiri, style gila bai. Aku sekarang ni rasa macam this is a smart buy. Jarang striker Chelsea nak perform macam ni lah. Macam aku cakap dulu, kita last tengok Drogba, Costa apa semua. Kali ni kita tengok Lukaku yang buat benda macam ni, dan kita tahulah Lukaku bukan macam striker-striker lain yang flop dekat Chelsea dulu. Aku punya happiness tu naik mendadak bila tengok Lukaku score gol yang ketiga lah. Sebab somehow game jadi slow lepas minit ke-70. Lepas tu bila minit ke-80 tu macam baru nak naik balik, and then tiba-tiba aku ingat dah tak ada gol lah sebab Aston Villa keep on attack, dan aku yakin Aston Villa takkan score. Tapi somehow Lukaku boleh belanja kita satu gol lagi kan. Happy lah kita. Dan satu lagi player yang aku nak sentuh, Timo Werner. Aku rasa dia patut dimasukkan awal sedikit, sebabnya hari tu dekat international break friendly untuk Germany, 3 game Timo Werner score. Untuk man of the match, yang ni susah. Seriously, aku sendiri tak boleh nak pilih siapa, sampai aku terpaksa pilih 4 nama.
Korang lah yang kena tolong aku bagi tahu korang rasa siapa yang patut jadi man of the match. Ada 4 nama. First kali Romelu Lukaku yang skor 2 gol. Yang kedua Mateo Kovacic. Tak payah cakap lah kenapa dia salah seorang calon kan. Lepas tu Thiago Silva dan juga Eduardo Mendy. Kenapa Thiago Silva dengan Mendy ni? Kau kena tahu, Villa lagi banyak attack daripada Chelsea, tapi Villa tak skor langsung. So aku rasa jangan kredit pada yang skor je, kredit pada yang defend juga. Sebab kalau Mendy dengan Silva tak cekap, tak power semalam, silap-silap Villa boleh skor. So antara 4 nama yang aku sebut tadi, korang rasa siapa yang patut jadi man of the match? Cuba korang undi dekat Instagram story aku. By the time video ni dah up, korang pergi dekat IG aku Hazwan_Shah. Korang dah boleh nampak dah aku up story untuk korang vote lah siapa yang korang rasa patut jadi man of the match. Kata kalau korang tekan salah tu, jawapan korang tak salah. Tapi jawapan yang betul tu adalah siapa yang aku rasa paling layak lah antara 4 nama tu jadi man of the match. Untuk next game, kita ada Chelsea dengan Zenit St. Petersburg. Aku tak tahu aku boleh bangun ke tak. Kalau tak bangun, aku up video lain selain daripada Chelsea. Maybe Shopee Hall ke apa ke. Tapi kalau aku bangun, aku tengok game dan aku akan kupas lah. So doakan aku bangun. Okay. Jangan lupa dapatkan topeng muka The Fin Fan Edition daripada Bebe Eksklusif. Lagi sekali, link ada dekat ruangan description kat bawah. Dan jangan lupa jemput layan dua-dua video kiri dan kanan ni. I'll see you guys again in the next video. Mother Father.